Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang tinggi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu jemputan show. Betul. Tapi yang orang kata kali ni video dia ni memang orang kata sambutan dia hangat lah. Betul. Dengan lambakan komen-komen yang aku rasa macam wow, dia mostly impressed dengan cerita kita punya caller ni lah. Yes, kan? betul. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Bonda. Gitu. Betul. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa like, share dan subscribe, tanda sokongan daripada kami yang mana dah subscribe. Thank you so much. Dan jangan lupa juga kami dah ada super sticker, dah ada super chat. Okay. Jadi kalau ada rezeki lebih nak kongsi, naikkan kan habis kan, kita punya Santai Chill ni bolehlah berbuat demikian insya-Allah. Okey, kita pun dah tak nak buang masa dah show. Kita kata dah menunggu siapa tetamu kan. So, kita nak buang masa, Bonda perkenalkan diri dan teruskan cerita lepas tu. Mungkin ada orang belum kenal Bonda lagi. Cuba kenalkan diri lagi sekali. Assalamualaikum semua. Bonda datang sekali lagi untuk part yang kedua dalam kisah rumah sewa angker. Mana yang belum lagi mendengar kisah Bonda, bolehlah tengok video yang sebelum ni. Okay. Jadi kepada korang yang belum dengar lah kan part 1 tu, korang rasa macam tergantung pula cerita, pergi part 1 dulu. Kan? Takut nanti terlepas. Okey Bonda, malam ni adakah sambungan pada cerita Bonda yang hari tu ataupun cerita yang lain ni? Sambungan kepada kisah yang sebelum inilah. Okey Bonda, kita pergi ke cerita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Okey, sebelum tu Bonda nak ucap terima kasih pada Santai Chill kerana memberi peluang sekali lagi pada Bonda untuk menyambung kisah yang sebelum ini, kisah mengenai rumah sewa angker. Dan terima kasih juga kepada semua subscriber Santai Chill yang suka dengan kisah Bonda. Ini cuma sebahagian daripada pengalaman hidup Bonda ketika Bonda masih remaja lagi. Jadi hari ini Bonda nak sambung kepada part yang kedua, kisah rumah sewa ni. Bagaimana yang semua tahu, kisah rumah ni ada mempunyai saka, dan kami sekeluarga ayah mencari seseorang yang boleh membantu. Alhamdulillah, dalam pada mencari tu adalah seseorang ni yang sanggup membantu kami keluarga untuk membersihkan, memulihkan rumah tersebut sekaligus membuang saka dan memagar rumah sewa yang kami akan tinggal nanti. Okay. Dan orang tersebut bukan orang lain, saudara terdekat kami juga lah. Jadi orang tersebut Bonda panggilkan dia sebagai Pak Haji. Okay. Sebagai siapa? Pak Haji? Pak Haji. Okay.
ada satu insiden pendek di mana insiden ni membawa kepada pembongkaran bilik asal yang bonda katakan sebelum ni. Okey, masa tu mak dengan adik bonda yang keempat, ketika tu umur dia 3 tahun. Dan masa tu waktu siang kami 3 beradik tak ada di rumah, kami sekolah, ayah berada di kebun, mak dengan adik lah. Selepas bagi adik susu dan makan, mak letakkan adik di ruang tengah, betul-betul berdepan dengan bilik tu, dan mak melakukan kerjanya. Bonda rasa masa tu mak tengah basuh baju, dan tiba-tiba ada tengah adik bonda meraung sekuat-kuat hati seolah-olah dihempas. Dan bila mak bangun, mak bekerja, mak tengok adik bonda yang keempat ni mata dia dah terguntang tau. Dah nampak biji mata putih je, biji mata hitam dah tak ada. Dan bila buka perut tu, masa mak angkat, nampak bawah perut adik seolah-olah macam kena tumbuk. Masa tu mak terlalu marah. Masa mak marah, mak kata dengan budak kecil pun kau nak dengan budak kecil pun kau nak tala ke? Lepas tu gudung dalam bilik. Tu bunyi apa tu? Gudung dalam bilik. Tak tahu, macam seolah-olah benda tu macam bunyi almari ke apa, macam kena tu tak, almari kayu kalau kita lantai papan kita goncang-goncangkan bunyi gudung. Jadi mak lari, angkat adik, lari pergi rumah atuk. Dan sejak insiden tersebut, jadi Pak Haji cuba tengok sekali lagi, dan Pak Haji katalah dia rasa semuanya ada dalam bilik ni. Jadi dengan disebabkan dengan insiden itu, dioranglah mereka ni, Pak Haji, Pok Dan Ayah ambil keputusan untuk buka bilik tersebut. Sebelum buka tu terpaksalah mencari tuan rumah lah, tapi tak dapat oleh kerana masa tu dalam keadaan darurat, tak dapat kontak anak, tak tahu nombor telefon. Jadi berpegangkan kepada kata-kata abang buatlah apa saja dalam rumah ni, yang boleh buat abang selesa sekeluarga, abang buatlah. Jadi ayah pecahkan mangga. Pintu bilik ni tak ada pembuka kunci Dia tak ada macam yang masuk lubang kunci, tak ada. Dia pakai yang mangga tu je. Kan ada yang dulu pintu kan, mangga. Tapi nak buka tu pun agak susah juga Walaupun mangga dia kecil, tapi nak pecahkan tu susah. Dan bila dapat pecahkan bilik tu, ada sesuatu yang menghalang pintu bilik tu daripada dibuka. Maksudnya macam ada benda menahan. Jadi adalah sesuatu yang mereka buat. Bonda tak tahu sebab masa tu bonda bersekolah, balik je bonda tengok pintu bilik dah terbuka. Masa buka je pintu bilik tu, Pak Haji pesan jangan masuk, jangan buat apa-apa, biarkan pintu bilik tu terbuka. Kita akan buat sesuatu nantilah, Pak Haji katalah. Kita akan buat sesuatu nanti. Jadi sepanjang nak menunggu hari yang di mana proses tu dibuat, jadi pintu bilik tu memang sentiasa dibuka, lampu pun sentiasa dibuka. Tapi masa bonda balik, walaupun bonda balik sekolah dengan adik, bonda tengok bilik tu, walaupun bilik tu dah lama tak dimasuk, bilik tu tak ada satu habuk pun. Sawang pun tak ada. Bersih sebersih-bersihnya, macam tiap-tiap hari dikemas. Jangan kata habuk, bonda nak dengar bunyi cicak dalam tu pun tak ada. Jadi bonda ceritakan sedikit ringkas yang boleh Okey, bilik ni ada satu katil, bonda tak ingat katil besi atau katil kayu, tapi ada tiang 4. Di mana katil ni ada tirai keliling katil tu. Jadi macam kelambu, tapi dia bukan kelambu, dia macam langsir tirai lepas tu bawah katil ni kosong. Tepi katil tersebut berdekatan dengan pintu bilik ada kabinet lama, kabinet zaman 70-an retro punya yang kaca. Di kaki katil ada satu almari kayu berlaki, dan dia ada 2 pintu buka. Dan berdepannya adalah almari baju, yang almari retro juga, yang ada cermin dekat pintu almari tu. Sebelahnya tingkap, dan sebelah almari tu ada 2 rak baju jenis rotan.
dan ada baju-baju dekat situ dan semuanya bertutup dengan surat khabar. Okey. Jadi bonda cuma jengah macam tu sajalah. Okey, jadi Pak Haji kata biarkan pintu bilik terbuka, jangan ditutup. Tapi yang peliknya, sebelum keluar, kami dah buka pintu tu. Esok pagi kami datang, pintu tu tertutup. Pintu tu tertutup. Tak tahu siapa yang tutup. Sebab pintu kayu ni jenis berat ni, kalau tak tolak betul-betul memang tak boleh tutup. Sebab dia tak ada kunci, tak ada apa. Jadi kalau kita letak je macam tu, automatik pintu tu akan terbuka. Tapi masa kami sampai esok pagi, pintu tu rapat dia tertutup. Tak tahu siapa yang tutup. Mustahil angin sebab tak ada saluran angin tingkap yang ada di ruang tengah masa tu. Tak ada diletakkan sendal ke untuk? Ada letak sendal. Ayah siap letak cangkuk. Ayah pasang cangkuk dekat pintu bawah pintu tu. Ayah pasangkan cangkuk. Tapi benda tu boleh tertutup balik. Misteri ni. Jadi sampailah waktu pada malam di mana proses untuk rawatan diadakan. Bonda tak ingat pada hari apa. Okey, bonda terus masuk kepada hari tersebut ya. Okey, pada malam tu macam biasa rawatan ni diadakan selepas Isyak. Dan syarat utama untuk melakukan proses ni mestilah semua yang hadir tu mesti dah selesai solat Isyak. Dan kami mulakan dengan selawat Bismillah 7 dan juga bacaan 3 kul dan ayat kursi. Itu setiap kali nak melakukan rawatan kami akan ramai-ramai bacalah. Dan masa benda ni berlaku, masa rawatan ni sedang dijalankan, Pak Haji sedang bercakap sesuatu yang bonda tak ingat apa dia kata dengan pokda dan ayah lah, sebab kita budak-budak tak dibenarkan duduk di ruang orang dewasa duduk. Kami yang remaja ni, bonda, adik bonda dan yang lain-lain sepupu bonda semua berada di ruang sebelah lagi satu. Sebab ruang tamu ni ada 2 bahagian. Diorang duduk sebelah kanan, kami duduk di sebelah kiri. Jadi apa yang dibisikkan kami tak jelas. Tapi yang pastinya semua dalam bilik tu lah. So apa yang bonda dengar, Pak Haji tu kata bilik ni mesti dibongkar, diubah tuai. Maksudnya kami kena kemas bilik tu, tukar semua sekali kedudukan. Tirai katil tu semua kami kena cabut. Cadar katil semua kami kena cabut. Bantal yang susun elok, yang susunan diletak cantik, semua kami kena ubah. Almari, baju, mana baju-baju yang ada kat situ semua kami bungkus, masuk dalam kotak, susun, letak elok-elok. Maksudnya jangan pastikan bilik tu jangan berada dalam keadaan yang asal. Dan yang kedua, dia nak cari sesuatu yang ada dalam bilik tu, dan sesuatu itulah yang boleh memudahkan lagi Pak Haji untuk menangkap dan membuang saka-saka yang ada. Memang susah nak cari tau, sebab benda tu terletak menyelip. Ada yang dekat bawah baju, maksudnya bawah lipatan baju. Ada yang ada dalam satu kotak. Yang bonda ingat ada cincin, tapi bonda tak dibenarkan untuk pegang lah. Dan yang kemudian ada satu lagi bonda tak pasti apa dia. Itu memang ayah tak bagi tengok. Bonda pun memang tak bagi tengok benda tu. Bonda rasa itu ada kaitan dengan yang gegasi tu. Okey, faham. Kan bonda sebut nanti ada yang marah pula nanti. Yang gegasi tu, itu pun ada kaitan dengan itu. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan masa Pak Haji dah uruskan semua, malam yang berikutnya kami hadir sekali lagi untuk proses perawatan. Dan malam ni bermulanya tindakan agresif daripada saka-saka yang ada. Okey, masa tu tengah kami duduk dengar Haji tengah bercakap apa semua kan,
dengan yang lainnya, sebab kita orang budak-budak ni memang duduk situ jadi penonton je lah. Sebab Tipuh sangat nak tahu kan, nak tengok kan. Jadi tak dibenarkan untuk mengganggu. Apa saja urusan orang dewasa buat, kita boleh tengok tapi jangan menyampuk. Okey. Okey. So masa tu rasanya Pak Haji nak menangkap salah satunya tau. Bonda tak silap bonda polong. Pak Haji beritahu pada yang orang-orang tua ni lah, yang benda ni tak nak keluar. Dia kata, ini tempat aku. Sampai kiamat aku akan berada kat sini. Dia kata dia memang paling susah nak keluar. Sebab kita tahu kan polong ni dia jenis yang ganas sikit. Jenis yang jahat, jenis yang ganas. Jadi sedang tengah bercakap-cakap tu tengah bercakap-cakap dekat situ, tengah berbual-bual, tengah bercerita bercakaplah tentang proses tentang rumah ni. Tiba-tiba dinding kat sebelah kanan, yakni belakang kepada Pak Haji duduk dengan ayah, tiba-tiba pop! Orang tepuk. Alamak, ai. Seolah-olah tapak tangan yang besar. Kenapa tu? Terkejut. Seolah-olah satu tapak tangan yang besar, pop! Dinding kanan. Daripada dinding kanan tu, dia terus bunyi dekat bilik yang baru, yang Bonda kata berdepan dengan bilik asal, dia kata bilik baru kan. Pop! Situ lagi. Terus ke dapur, pop! Lagi kuat. Lepas tu, yang kat belakang tu kami dengar, sebab dinding belakang tu kan jenis zinc kan. Dekat pintu belakang tu, bam! Terus ke belakang, seolah-olah dia sedang mengelilingi rumah tau. Tak, kalau katakan orang, takkan dalam masa sekejap ni dia boleh bergerak dalam satu jangka waktu yang singkat keliling rumah. Dan sambil dinding rumah tu ditepuk, sambil tu kita orang dengar seolah-olah ada sesuatu yang berlari-lari mengelilingi rumah tersebut. Sambil tepuk dinding rumah tu sekuat hati. Macam satu tapak tangan yang besar tau. Sampai ke rumah tu kami rasa macam bergegar. Masa tu first time Bonda rasa macam gempa bumi gini. Okey. Jadi yang dalam rumah tu semua dah terkejut. Bonda tak usah cakap lah, masa tu dah berpeluh dah. Peluh-peluh. Sebab ini satu pengalaman yang baru bagi Bonda. Yang tak pernah berhadapan dengan semua benda ni. Jadi masing-masing berpandangan antara satu sama lain. Seorang pun antara kami tak bercakap. Semua sunyi sepi. Sebab tu kita orang boleh dengar tau. Orang berlari. Sebab jalan tanah tu tanah jenis tanah yang berbatu kelikir. Yang warna merah tu. Kan? Semua senyap. Dan masa tu juga Bonda nampak Pak Haji ni terkumak kamik baca sesuatu. Dan kemudian Pak Haji kata, semua sekali Pak Haji minta semua sekali yang ada tu baca ayat kursi sebanyak mana yang kami boleh baca. Tiba-tiba Pak Haji kata, apa saja yang berlaku, apa saja yang kamu nampak, jangan tegur, jangan lari dan jangan keluar daripada rumah ni. Mengerti? Dia kata. Dia kata mengerti. Semua angguk. Macam burung belatuk dah semua. Okey. Semua mengangguk dah macam burung belatuk. Nak bercakap tak boleh. Jangan kata bercakap, nak bergerak pun. Bonda masa tu bersila. Bonda sejenis manusia tak boleh duduk bersimpuh. Bonda bersila. Dia semua mengangguk. Kemudian Bonda nampak, kami lah nampak Pak Haji ni kelihatan seolah-olah dia sedang bertarung dengan sesuatu tapi secara batin. Mata dia tertutup tapi dia bertarung secara batin. Tangan dia seolah-olah menepis sesuatu. Pada masa yang sama, kami dengar kat bawah rumah, lantai yang sedang kami duduk ni seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang tajam.
mujurlah lantai tu mak letak tikar getah. Bayangkan kalau mak tak letak tikar getah, selang-selang papan tu duk dia kerut-kerut kena punggung kita orang tak bergarik. Itulah. Masa yang kita dengar tu gigi bonda dah ngilu dah. Dah rasa macam dia punya garik tu macam bonda tak boleh nak diskat dengan kata-kata tau. Dia lebih kurang macam satu benda yang lebih tajam daripada pisau. Seolah-olah kuku lah, bonda kata seolah-olah kuku sedang garik dan bonda ternampak dekat dekat tikar getah yang tak ada siapa duduk tu. Terjongkit-jongkit. Alamak. Terjongkit-jongkit. Masa tu kami yang duduk ni bonda tak perasan yang orang-orang tua lah sebab dia orang duduk atas kapet. Kami ni yang duduk dekat atas tikar getah ni terangkat-angkat punggung kita orang takut tergarik dengan benda tu. Okey, faham. Takut kalau bayangkan kalau tembus berdarah punggung kami. Gila kalau terangkat-angkat tu ikut ingatkan balik memang kelakar lah. Sebab masing-masing memang terjungkit punggung masing-masing, tidak terjungkit kanan, tidak terjungkit kiri, takut benda tu terkena pada kami. Dalam pada kami terjungkit-jungkit tu tiba-tiba bam! Allahu Akbar! Dengar suara Pak Haji diri. Aduh. Tempik dia bagi satu tepukan yang kuat ke atas lantai. Serentak dengan tu semua bunyi tadi hilang. Pak Haji kata susah ni. Memang susah sangat benda ni. Yang lain tu insya-Allah lah, tapi yang ni susah lah. Dia kata. Jadi bonda tak tahulah yang susah tu apa dia lah. Nak tanya takut. Baru nak buka mulut ayah dah jegilkan mata. Bila ayah dah jegilkan mata tu maknanya memang tak boleh tanya lah. Bonda ni jenis suka nak bertanya kan. So jadi pada malam tu selesai semua. Tapi memang semua lutut masing-masing dah lembik masing-masing sebab benda tak dijangka tau. Benda yang berlaku tak dijangka. Jadi Pak Haji kata sampai buat masa ni sampai saat sini dulu. Kita buat benda ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pak Haji kata. Tapi satu saya nak pesan. Balik ni kalau tadi datang sama-sama, balik secara berasingan. Pula. Maksudnya kalau tadi kami datang macam rombongan Cik Kiah. Balik ni kami kena separate, buat 2 kumpulan, balik daripada jalan yang berasingan dan bertentangan. Kami tak boleh jalan yang sama. Pula. Maksudnya kena jalan jauh lah tu. Takut kena ikut ke mana? Pusing jauh lah. Maksudnya macam mana? Pusing, maksudnya ambil jalan jauh lah, bukan jalan yang biasa. Okey. Okey. Jadi bila Pak Haji kata macam tu, sebelum balik tu, jadi kami ambil keputusan yang mana bawa motor bagi kepada generasi pertama. Generasi pertama ni maksud bonda mak ayah, pakcik-makcik ni lah. So yang generasi kedua yang muda-muda ni kami balik jalan kaki. Laju sikit. Masa tu dah pukul 11 malam Masa tu memang bulan terang, dah 11 malam. Jadi yang generasi pertama yang naik motor ni semua balik arah naik bukit. Diorang akan jalan jauh sikit, berpusing. Jalan jauh, tapi kalau naik motor tak sampai 10 minit dah sampai rumah lah. Dan kami yang budak-budak ni generasi kedua akan jalan kaki turun bukit. Okey. Turun bukit, lepas tu turun bukit sikit, belok ke kanan. Turun lagi bukit, belok ke kiri, ada satu jalan lurus, kami akan belok ke kanan dan terus ke rumah atuk lah. Jadi kami tak dibenarkan untuk balik sama-sama. Masa tu generasi kedua ni bonda, sepupu bonda, makcik bonda, adik ayah yang ke-7. Adik ayah yang ke-7, ayahnya ada ramai adik-adik 1 dozen. Adik ayah yang ke-7 perempuan. Sepupu bonda, abang kepada sepupu bonda yang perempuan ni. Senang kata 2 sepupu bonda lah, adik lelaki dan cucu angkat atuk. So senang kata 6 orang 7 orang macam itulah. Ada lagi seorang bonda tak ingat siapa.
So kami berjalan kaki lah turun, berpisah kat situ. So sebelum balik tu Pak Adi pesan, apa pun jangan tegur. Jangan tegur, jangan pandang. Terus je balik. Nampak apa pun jangan tegur, jangan pandang. So kami berpecah lah balik. Orang tua macam Bonda kata tadi, yang tua balik satu kumpulan, yang muda ni ikut jalan yang turun bukit ni lah. So berjalanlah kami ramai-ramai turun bukit tu. Masa tu kat kampung tak ada lampu jalan. Kami hanya berpandukan cahaya bulan je lah. So kami pulang secara berasingan. Dan dalam pada kami balik tu, kami tak tahu sebenarnya ada sesuatu yang sedang menanti kami ketika kami dalam perjalanan pulang. So masa jalan tu macam biasalah, cuma tadi lupa Bonda nak cakap, Pak Haji ada pesan, keluar saja kamu daripada rumah ni, kamu tak dibenarkan bercerita walau satu perkataan apa yang berlaku dalam rumah. So kami just kami elak lah. Maksudnya kita jangan cerita. Maksudnya apa yang habis dalam, apa yang berlaku rumah ni, melangkah je kita keluar, kita tu tinggal kat dalam, kamu balik. Okay. Sebab benda tak selesai jangan diceritakan. Sebab benda apa yang Bonda belajar, benda-benda ni semua dia tahu tau kita bercakap tentang dia. Ya, betul. Dia tahu kita bercakap tentang dia. Jadi untuk mengelakkan, orang kata tu bahasa yang paling senang lah Bonda cakap. Kalau Bonda cakap bahasa Sanskrit kan orang tak faham. Jadi Bonda gunakan perkataan yang paling senang. Jangan kasih plan bocor. Macam mana tu? Jangan kasih plan bocor. Maksudnya kita bercerita, jadi benda tu dah tahu apa kita punya tindakan lepas ni. So dia dah get ready. Faham. So dia dah get ready. Benda ni bijak. Tu sebab kalau benda ni tak bijak, tak ada yang orang pergi berubat 2-3 kali sampai dia dekat tempat tukang ubat, dia dah keluar dulu. Orang yang ubat nampak sihat. Dia bijak. So sebab kami tak dibenarkan untuk cerita. Tak dibenarkan untuk bercakap apa pun yang berlaku dalam rumah tu selagi belum selesai lagi segala urusan dalam rumah tu. Okey. So berjalanlah kami 7 orang, berbual-bual, gelak-gelak, tapi tak dah kuat lah. Okey, jalan tengah jalan sebab tak ada kereta, tak ada motor, so jalan tu atuk kita orang yang punya. So jalanlah kami turun bukit. Okey, sampai dekat sempang 3, sebelah kiri kami adalah pokok. Pokok besar. Pokok ni Bonda beritahu, pokok ni pokok berpenunggu. Dah 90 tahun pokok tu kat situ, sampai sekarang tegak lagi berdiri, berbunga macam biasa. Okey, sampai kita ambil belok kanan, pokok ni kat sebelah kiri tadi, sebelah kiri kami kan. Daripada tengah-tengah jalan tu, kami rapat bahagian kanan. Jalan slow. Kalau tadi kami berbual, kena dah diam bercakap. Tak bercakap apa pun, diam je. Jalan. Sebelah kiri kami, kebun koko. Pokok besar ada kebun koko. Okey, sebelah ni cuma pokok-pokok biasa saja, tanah orang lah. Okey, 50 meter ke depan ada satu rumah. Rumah pertama daripada simpang. Depan pokok rumah ni ada satu pokok jambu air. So kami pun nak mengelakkan berdekat dengan pokok besar ni, kami pun rapat. Kalau tadi masing-masing jalan bersepah tengah jalan, sekarang ni semua ambil lorong kanan. Semua belah kanan jalan rapat, tak bersuara, siap je. Okey, dah sampai kat depan, dah sampai dekat rumah orang depan tu, kononnya dah boleh tarik nafas lega lah. Lepas daripada pokok besar. Baru nak naik tarik nafas lega baru je nak leganya. Tiba-tiba sepupu Bonda dengan sepupu Bonda yang perempuan ni, kami guna body language tau. Apa-apa je kami tak tegur, kami gunakan body language. Itu Kak Bonda dengan sepupu Bonda. So masa tu macam Bonda katakan tadi, malam tu terang sikit sebab bulan mengambang penuh. So memang tak pakai lampu picit lah. Sampai saja depan rumah yang pertama daripada sempang tu, sampai saja rumah pertama daripada sempang tu, Pupu Bonda bagi isyarat.
Sekarang ni kedudukan bonda, bonda berada di tengah-tengah. Sepupu bonda yang perempuan berada di belah kanan bonda. Mak saudara bonda berada di sebelah kiri bonda. Belakang kami semua budak lelaki. Okey. Okey. Adik bonda, abang kepada bonda, seorang lagi sepupu ayah rasanya. Tapi sebaya dengan kami lah. Dan cucu angkat atuk. Jadi masa jalan tu, masa belah kiri, masa kami jalan sebelah kanan, tiba-tiba sepupu bonda dia cek tangan bonda tau. Cek tangan bonda. Lepas tu dia pandang sikit kat bonda, dia buat isyarat mata. Bonda ni memang tahap kelembapan bonda masa tu memang tak boleh buat bincang lah. Apa yang kedip-kedip mata, sakit mata ke? Kenapa masa masuk abuk berdiri dia kedip-kedip mata. Lepas tu mulut dia sengit-sengit ke kanan. Jadi sebabkan kita tak buat lampu sikit, harapkan cahaya daripada bulan, bonda pun pusing lah, kira macam kedepankan badan bonda, nak menghadap, nak pandang muka dia. Nak tengok apa isyarat yang dia bagi tu. Masa bonda toleh nak mandang muka dia, sekali mata bonda terpandang pokok jambu air. Jambu air ni rendang tau, dia besar. Ni jambu air kampung tau, bukan jambu air yang kita beli dekat mall-mall sekarang ni. Ni jambu air kampung dulu. Bonda terpandang, pokok tu rendang depan pokok tu ada satu parit. Macam ada air tak ada air lah kat situ. Macam berpaya-paya sikit lah. Bonda pandang muka dia, nak tengok dia kenapa dengan mata dia. Kenapa buat mata macam tu kak? Mata kau sakit kak? Ke mata kau masuk abuk? Konon-konon ni nak tiup lah mata dia. Kali daripada bonda nak pusing badan bonda dah pusing. Nak pusing, nak menghadap dia. Dia masih lagi terkedip-kedip, masih lagi sengit-sengit mulut ke kanan. Bonda terpandang bawah pokok jambu. Astaghfirullahalazim. Masa tu bonda macam tiba-tiba otak bonda brain freeze tau. Tiba-tiba dia beku. Bonda nampak dekat bawah pokok jambu ada satu susuk. Nak kata asap bukan asap, tapi dia macam tahu tak orang bakar sampah, bila asap berkepul-kepul tu dia jadi padat. Okey. Bonda nampak dekat bawah pokok tu tusuk, seolah-olah nak kata asap bukan asap, tapi macam kita nampak jasad dia, kita nampak dia punya tusuk badan dia. Dia berambut panjang, sedang menyangkung sambil peluk lutut, tapi kita boleh nampak mata dia keluar dekat tepi, dekat atas lutut dia tu. Dia tengah peluk lutut dia. Dia punya kuku boleh menjala sampai ke tepi badan dia. Berwarna hijau lumut-lumut, mata dia merah saga, sedang duduk merhatikan kita orang berjalan bawah pokok jambu tu. Boleh rasa tak, feel tak macam mana perasaan bonda masa tu? Ini kau orang kata hantu. Boleh tak bonda boleh kata ini kau orang kata hantu kan? Sebab sebelum ni memang tak pernah nampak benda-benda macam nampak lah, maksudnya yang ekstrim macam ni bonda tak pernah rasa, tak pernah tengok. Jadi bonda dah pandang macam tu, badan masih menghadap sepupu bonda, yang masing-masing dah senyap tengah belakang, tengah jalan kat belakang. Jadi bonda boleh badan muka menghadap sepupu, mata pandang pokok jambu, lepas tu mata bonda bulat. Benda tu betul-betul tengah merhatikan, nampak mata merah dia bergerak memandang kita orang yang tengah berjalan. Rambut dia sampai melingkar macam akar dekat masuk dekat paya-paya tu. Dia punya bonda tak tahu dia punya baju warna apa, tapi yang bonda pasti berdasarkan cahaya bulan tu, seluruh badan dia berwarna hijau lumut. Jadi yang belakang ni bonda tak tahulah dia nampak ke tidak. Dia tahu ke tidak benda tu ada kat situ. Jadi bonda masa tu slow motion, tegakkan badan, kepala pandang, mata pandang ke depan. Rasa masa tu dah awkward, jantung dah berdebar-debar ni. Yang lain janganlah masing-masing pandang. Bonda berdoa janganlah masing-masing pandang. Masa tu kali tiba-tiba bonda kata, alah laparnya perut. Jelah kita balik cepat-cepat. Belum sambil jalan tu, jelah kita balik cepat-cepat.
Bonda pun lapar lah. Jom kita jalan cepat. Lapar lah. Yang mak cara bonda ni, dia punya lembab pun lebih kurang sama macam bonda. Dia pun cakap, lapar bukan tadi kau kena makan ke? Allah, bonda pun tepuk dahi dengan suku bonda. Kita orang duduk pandang dia. Lepas tu kita orang bulat mata. Buat isyarat, moga-moga kau faham lah kita orang bulat mata ni kena apa. Yang lelaki masa tu nak cakap takut orang kata jangan tegur. Kan? Orang kata jangan tegur, nampak apa jangan tegur. Jadi harapkan body language ni lah. Jadi kami pandang dia serentak bonda dengan sepupu bonda, pandang mak saudara bonda dengan harapan kau faham lah aku bulatkan mata ni kenapa. Dia tak dapat tangkap. Okey. Dia tak dapat tangkap apa yang kami cakap. Lepas tu bila dah dapat tangkap, bonda pun tarik, sepupu bonda tolak badan bonda. Bonda pun tolak badan mak saudara bonda. Kalau tadi kita orang semua kat kanan, sekarang ni semua rapat dah macam kedek remaja sekolah. Badan-badan dah tegak dah. Okey. Semua kiri. Jalan kepala tegak, yang belakang ni dia tengok kita orang tegak, dia pun tegak. Tegak terus berjalan terus balik kat rumah. Sampai kat rumah kita orang memang tak dibenarkan masuk rumah sebab masa tu ada adik kan. Duduk kat luar 5 minit. Lepas 5 minit terus masuk rumah lah. Terus masuk rumah, basuh kaki, basuh apa yang patut dibasuh. Siapa nak buang-buang, lepas ni tak ada siapa nak teman. Tengok masa kami sampai pun yang mak-mak semua pakcik-pakcik semua dah sampai rumah lah. Diorang tengah duduk kat depan TV. So yang lelaki dah terus masuk bilik bonda dengan sepupu bonda, ambil selimut, terus tidur dekat ruang depan. Dekat depan ni, dekat beranda yang kami duduk ni, ada pasu banyak tau. So kami duduk kat situ, kami baring dekat situ. Mak saudara bonda dah masuk bilik dia berada kat depan sekali. So kami baring tidur, kepala menghala ke pintu yang dekat beranda tu, kaki menghala ke tingkap ke rumah sebelah. Tengah pada layan mata, berbual-bual nak tidur, buang satu pasu. Okey. Seminit tu buang masuk kedua. Bonda kira 9 biji pasu, 9 ke 10 biji pasu jatuh hampir berderai. Macam ada orang sepak ke hempas ke tak tahu. Mak saudara bonda, pasu aku. Dia boleh risau pasu bunga dia. Dia boleh risau pasu, boleh brain tak? Dia boleh risau pasu bunga aku. Habis lah. Lepas tu kami ni nak kebetulan kata serentak, diam, tidur. Terus dia tak berbunyi. Esok paginya, pagi-pagi dia bangun. Demi pasu bunga dia. Pagi lagi dia dah bangun. Tapi nak buka pintu takut. Dia gesa kita orang bangun tidur. Teman dia buka pintu. Padahal matahari dah naik dah pukul 7 lebih dah. Subuh dah ke mana dah kita orang. Dah ngantuk sangat mata. Buka dia pintu, terkejut kita orang. Nak tahu, satu pasu pun tak pecah. Dah pula. Scam. Satu pasu pun tak pecah. Cantik elok kedudukannya asal. Sebab apa bonda tahu? Sebab bonda lah tukang siram pokok-pokok bunga dia. Dia nak so pancing keluar rasanya malam tu. Tak tahulah. Ke dia marah ke macam nak bagi warning ke apa, sebab kita dah buka pintu bilik tu, kita dah kemas bilik tu kan. Mungkin dah dia marah ke apa ke, bagi warning ke apa ke. Dia memang malam tu memang dengar dengan jelas. Pasu-pasu tu macam disepak ke, dihempas, dibaling ke, memang dengar kuat pasu jatuh satu demi satu. Mak saudara bonda angkat tangan tadah ke langit, alhamdulillah pasu aku tak terpecah. Yang penting pasu tak pecah. Aduh. Yang penting pasu dia tak pecah. Jadi saat pagi tu kita orang pun duduklah bercerita apa yang berlaku. Rupanya malam tu mak dengan mokda bonda pun kena juga. Sebab mokda dengan pokda dia ada rumah sendiri. Jadi diorang kononnya lepas habis ni diorang nak balik lah. So sebelum balik, mokda ni ajaklah mak teman buang air kecil. Minta kata, ya teman aku buang air kecil ya. Boleh lah, aku pun nak buang air kecil juga. Pergilah diorang kat belakang kat bilik air. Okay, mula-mula mak masuk.
Mak masuk, lepas tu mak order masuk. Tengah mak order masuk, tiba-tiba gedegang. Sesuatu tendang pintu zinc kat dapur. Okay. Pintu dapur keluar. Aduh. Masuk kali kedua, gedegang. Mak bonda-bonda, nah cepat nah. Nah, cepat nah. Kejap, aku dah habis lagi ni, kejap. Ya. Gedegang. Mak Ada kata jagung. kalau masuk kali keempat ni, sebab nampak tau, engsel pintu tu bergegar, dah boleh terbuka. Kalau dia tendang sekali lagi, memang pintu tu terbuka. Mak dia pun tak sempat agaknya, dia tak sempat nak ikat kain, terus berlari berdua ke depan. Terabur. Jadi tamatlah kisah kami diganggu pada malam tu. Aduh. Tak sampai ikat kain. Tak ada, aku tanya. terabur. Ikatan tak putus lagi yo. Aduh. Aku part ni boleh kelakar ni, tak sempat. Tak ada, kalau aku tengah main besar kan. Benda tu kacau. Tak ada. Aku habiskan dulu, aku tak kira. Betul. Biar putus. Nanti dia tak selesa tu. Kan. Hari pun tak boleh nak laju. Itu lah. Okey, dah bonda. Saya tu tanya yang dia mata dia masa bonda nampak tu dia dekat lutut je. Dia macam tahu tak budak-budak kalau merajuk, dia duduk peluk lutut dia. Lutut. Okay, Lepas tu masa dia menjengah sikit dekat atas lutut tu, tengok kan. Sebab malam tu gelap, mata dia macam merah macam biji saga. Jadi bonda nampak tau masa dia bergerak. Tengok kita orang berjalan. Yang dah macam kadet remaja sekolah, tegak aja. Dia macam berkawat. Tengok je. Masa tu, masa dia tengok tu, macam-macam bunyi kita orang dengar dekat keliling. Bunyi nak apa? Dengar orang bercakap pun dia, dengar burung macam burung berkicau pun dia, tapi bukan burung. Bonda tahu burung macam bunyi, tapi dia macam bunyi burung. Dengar suara orang berbisik, tapi tak tahu benda dia cakap. Sampailah kita orang ni jalan dah sampai betul-betul nak dekat rumah atuk, baru bunyi dekat dia. Tapi sepanjang perjalanan tu memang tak lari kan, cuma jalan laju sikit je lah kan. Laju sikit, kawat macam orang berkawat. Laju je, kepala tegak je, tak berani toleh kiri kanan. Okay, faham. Hmm. Dia macam lumba jalan kaki lah habis. Betul. Kan? Dia Slow sikit daripada tu. Oh, slow sikit. Nak buat relax lah kono. Buat relax, cool. Buat relax, senang. Jangan larikan dia kejar. Kita takut tu je. Habis. Aku cerita bonda ni kan, dia punya detail tu. betul. Aku terbawa dalam kepala otak aku tau. Dia macam aku bayangkan pejam mata, aku imagine. Macam mana? Yang aku tak yang terkejutnya kan. Dia lari keliling rumah tu sambil tepuk rumah Dia keliling rumah tu dekat belah luar lah kan bonda. Dia tepuk luar. Sambil bonda boleh rasakan sambil berlari tu, sambil dia tepuk dinding rumah. Bodoh. Kejap aku lah. Okey. Dah api sebab buat kena rasuk lah. Risau lah. Aku buat dah Jangan lari. Okay, Aku boleh imagine kan dia lari laju. Dia tok. Itu yang aku macam laju dulu dia lari. Okey. Aku sebenarnya tak sabarnya. Sebab yelah, ustaz tu ada benda lagi nak cerita kan. Kita nak tahu kenapa tak bagi tegur, apa yang akan jadi lepas tu ustaz tu nak buat. Kita semua tertanya-tanya kan. Kau rasa habis kan? Lock part 2. Part 3. Part 3. Tapi tak tengok komen dulu, aku tak tengok komen tu. Komen, kalau korang komen part 3, insyaAllah aku lock. Sekarang ni dia was-was pula. Kan? Sebab bukan apa, kita dah tengok korang minat tak minat dengan benda ni. Sebab korang minta daripada part 1 nak part 2. Part 2 sekarang kita dah bawa part 2. Dia macam cerita ni tau. Cerita movie kan. Cerita kalau rasa ke benda ni difilmkan kan. Dia macam cerita seram yang dulu-dulu. Dia kan? kalau kau perasan cerita bonda ni, dia punya
starting point kan berterusan tau. Yelah. Dia kacau. Dia tak ada macam stop, dia tak ada sampai habis. Yelah tu. Esok cerita lain. Macam tu. Dia tak bagi relax. Dia tak bagi relax. Ya, dia tak bagi relax. Okey bonda. Mungkin untuk part 3 nanti bonda akan cerita apa mesti ada ustaz tu buat lagi something untuk pulihkan lah kan rumah tu. Bonda tak panggil ustaz ni, bonda panggil dia Pak Haji sebab dia bukan ustaz. Okey faham. Dia bukan ustaz. Dia bukan ustaz, dia bonda panggil dia Pak Haji. Jadi dia sebenarnya perawatan dia dulu tak ada istilah ruqyah. Kami tak dengar istilah ruqyah, belum ada lagi istilah ruqyah. Zaman-zaman awal 80-an, awal 80-an ke 90-an kan, kami tak dengar istilah ruqyah lagi. Masa tu bomoh lah kan, pawang ke. Dia tak ada istilah ruqyah lagi. Dia tak ada istilah orang kata yang lain-lain lah yang kita dengar sekarang. Dia tak ada lagi istilah tu. So tapi perawatan yang diguna ni kan lebih kepada perawatan Islam. Macam dengar tadi bonda cakap sebelum nak mulakan perawatan pemulihan ni, pastikan semudah solat. Sebab bagi dia, kalau kita tak boleh pagar diri kita sendiri, tak boleh jaga iman kita, diri kita sendiri, tak ada siapa yang boleh jaga. Betul. Kalau benda tu nak rasuk pada orang yang lemah. Kau tak kau tak solat lagi, surah tak hafal, bacaan tak betul. Jadi benda tu akan memudahkan lagi. Jadi kalau nak masuk, nak tengok, nak berada di dalam proses perawatan tu, mesti kena persiapkan diri. Jadi macam itulah, mulakan dengan bismillah 7, selawat Nabi, kemudian dengan 3 kul, ayat kursi, dan buat pengetahuan semua, masa ni lah bonda betul-betul hafal ayat kursi. Okay. Semuanya atas bimbingan Pak Haji. Sebab kan nak ada dekat situ. Kalau tak, bonda tak dapat cerita dengan semua. Tak adanya bonda kat situ, tak adalah kisahnya malam ni. Jadi dia more kepada perawatan Islam lah. Okay guys, kalau nak dengar nanti kan, apa lagi yang Pak Haji cuba ikhtiar untuk bantu kan. Sebab daripada peristiwa ni aku nampak dah bukan seorang je yang diganggu kan. Ni macam dah orang kampung-kampung, orang kampung tu pun kena ni kan. Jadi aku nak tahu kesedarannya, tapi itu dekat mungkin part 3 lah. Tapi atas permintaan korang juga. Kita kalau korang minta komen, InsyaAllah kita akan record and release untuk korang. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita nak minta lah, mungkin ada bonda nak bagi tahu apa dalam episod kali ni, mungkin ada pesan nak disampaikan kepada korang. Betul. Bonda macam biasalah, sebelum ni tak ada benda nak cakap, tak ada benda nak cakap. Tapi kalau cakap kan berpanjang lebar pula kan. Setiap daripada kita mempunyai pengalaman, perjalanan hidup yang berbeza, ujian yang berbeza, rezeki yang berbeza. Macam kita kat di sini, di santai Chief ni, kita mendengar, menonton pengalaman-pengalaman mereka yang berkongsi kisah di sini. Ada yang seram, ada yang seram lucu, ada yang lucu, ada yang misteri, kan? Betul. Ada yang tak masuk di akal, tapi benda tu benar-benar berlaku. So bagi kita yang mendengar, termasuk bonda, bila bonda cakap ni, bonda masukkan diri bonda sendiri jadikan setiap daripada apa yang dikongsikan, apa yang diceritakan tu sebagai cermin untuk diri kita. Ambil pengalaman orang yang berkongsi kisah kita ni sebagai cermin untuk diri kita. Maksudnya kat sini, yang baik kita jadikan pedoman. Betul. Yang kita rasa benda tu salah, kita jadikan dia sebagai iktibar agar kita jangan buat apa yang pernah dibuat, apa yang pernah dikongsikan, apa yang dikongsikan oleh subscriber yang pernah berkongsi kat sini. Jadi
Jadi kat sini kalau ada apa-apa persoalan, was-was tanya pada yang pakar. Jangan tanya pada bonda. Bonda bukan orang yang layak untuk menjawabnya. Bonda Betul, bukan betul. bonda pun sama. Bonda pun sama. Masih lagi walaupun umur dah macam ni, bonda masih lagi belajar. Sebab moto bagi hidup bonda setiap hari adalah hari belajar untuk bonda. Jadi apa yang bonda dengar, bonda tonton santai chill. Juga pada yang lain-lain, channel-channel yang lain, apa yang diceritakan bonda ambilkan tu sebagai, ambil satu, at least satu sebagai pelajaran baru untuk kita. Dia pelajaran baru kat kita. Jadi kita ni selalu ingat ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni kat luas. Kita perlu cari je. Tapi carilah kat tempat dan dengan cara yang betul. Okey. Jangan berkitabkan atau berguru dengan Google semata-mata. Tanya pada yang saluran yang betul. Jangan berimamkan IG, jangan berimamkan Facebook, jangan berimamkan Twitter. Dan jangan buat kerja Allah. Dengan sewenang-wenangnya jatuhkan hukum atas seseorang. Okey, dengar cerita orang ni boleh buat sesuatu yang tak terjangkau diangkat. Dah kita jatuh dia. Syirik ni. Salah ni. Jadi bila kita tak jaga kita tak jaga hati, kita tak jaga minda kita tak jaga lidah kita tak jaga fikiran kita kita, lagi yang penting kita tak jaga adab kita, jari kita akan menaik yang bukan-bukan. Nak memuji janganlah selalu meninggi, nak menegur jangan sampai selalu menghina. Betul. Dan jangan jadi toksin untuk diri sendiri. Anda komen, anda bercakap bukan saja di sini, di mana-mana anda sebenarnya jadi toksin pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Dan akhir kata, anda kata ada kekurangan dalam cara bonda bercerita, dalam cara bonda menyampaikan kisah bonda. Bonda minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Sesungguhnya yang indah, yang baik itu datang daripada Allah, sebaliknya daripada bonda juga. Okey, bis. Panjang lah siap benda tu. Dah panjang. Aku rasa pun aku dah tak boleh nak tambah. Kan? Sebab apa yang aku nak cakap, bonda dah cakap dulu. Kan? Macam klise tapi itu hakikatnya. Ya. Dah orang kata dah terang lagi bersuluh dah apa bonda cakap dah. Tak perlu dah kita nak ulas lagi dah. Kan? Dah tak ada idea sebab bonda dah cakap dulu. Allah, aku cakap. Dah hilang dah apa nak cakap. Okey, tak apa. Kalau nak dengar lagi cerita bonda, jangan segan-segan nak komen dekat bawah. Komen cakap nak untuk bonda part 3. Okey, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.